Oh ya, selalunya pilihan saya adalah koko atau kopi sahaja. Namun malam ini jelas tiada apa lagi yang serupa dengan campuran koko dan kopi. Relaxing your day bersama kami di Ruang Bicara malam ini dengan tajuk Memaknakan 5 Hari Parlimen. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu topik yang cukup relevan, topik yang sedang mendapat perhatian sebenarnya daripada seluruh rakyat Malaysia. Ahli-ahli politik juga begitu excited sebenarnya, dan inilah topik yang kita pilih hari ini, iaitu memaknakan 5 hari Parlimen. Ini ekoran daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Parlimen, di mana satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan, iaitu selama 5 hari, bermula pada 26 Julai sehingga 29 Julai dan akhirnya akan berakhir pada 2 hari bulan Ogos. Pelbagai pandangan, pelbagai reaksi sebenarnya telah pun kita terima daripada pelbagai pihak. Dan tentunya lah Ruang Bicara juga menumpukan perhatian kepada isu ini, dan kita ada 3 tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang akan memberi pandangan dan juga pendapat mereka berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 3 tetamu yang sudah pun bersiap sedia melalui kemudahan Zoom yang telah pun kami sediakan. Jadi jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mas Ermiyanti Samsudin, iaitu Ahli Parlimen Masjid Tanah. Setinggi-tinggi terima kasih juga. YB sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih jemput bersama pada malam ni. Kami juga cukup berterima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seorang lagi tetamu Yang Berhormat Teo Ni Ching, yang merupakan Ahli Parlimen Kulai. Jadi YB, apa khabar? Baik, terima kasih atas jemputan. Lama tak jumpa YB. Ya, lama. MCO mah. Betul. Dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar. Siapa lagi kalau bukan Ahli Parlimen Permatang Pauh. Jadi YB, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Syarawi. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kami difahamkan kalau tengok latar belakang tu seolah-olah YB dah ada kat Parlimen ya. Ini Kami sekarang sidang saya nak kita rasakan mungkin ramai ahli Parlimen dah terlupa. Jadi saya gunakan latar belakang daripada YB Subang. Okey. Untuk bantu mengingatkan. Saya ingat pasal anda tak sabar-sabar nak masuk Parlimen sebenarnya. Okey, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah, 2 talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa anda juga boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga YouTube di Bernama TV. Baik, mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan dulu pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Mas Ermiyanti Samsudin. 5 hari sidang khas Parlimen ini, macam saya katakanlah, mendapat reaksi dan juga respon dengan pelbagai sebenarnya daripada pelbagai pihak. Tapi bagi YB Datuk sendirilah, bagaimana, apakah Datuk merasakan bahawa ini adalah sesuatu yang amat dinanti-nantikan oleh semua ahli Parlimen sebenarnya, Datuk? Ya, pastinya sebab kita dah lama tidak bersidang. Pastinya bukan saja maksudnya YB Nurul Izzah saja, sebab dia pun begitu rindukan Parlimen sebab dia ada background dia. Sebab kita semua, to be frank, maksudnya kita semua sebenarnya tidak sabar untuk bersidang. Apatah lagi dalam usaha untuk kita membincangkan tentang pandemik ini dan bagaimana untuk kita melihat bahawa ini maksudnya tidak ada siapa yang boleh menafikan kepentingan untuk persidangan Parlimen. Dalam usaha kita untuk menitik beratkan tentang kepentingan rakyat sebagai yang paling utama. Jadi dalam kita nak memastikan perjalanan politik yang stabil dan juga kemakmuran yang terjamin, perlulah kita fahami bahawa terasnya adalah untuk yang mana situasi darurat dan juga kes COVID yang masih lagi belum menunjukkan
pengurangan Ya. dan hari ini nasib baiklah 12,000 lebih 12,541 adalah turun sikit dan kita tengok banyak usaha kerajaan terutama sekali dalam meningkatkan saringan terutama sekali di kawasan PKPD dan sekaligus mencatatkan peningkatan sebelum kita punya sasaran untuk turun di bawah 1,000 yang dijangkakan pada Oktober nanti. Jadi sebab itulah saya merasakan waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bincangkan tentang banyak perkara selain daripada isu kesihatan awam, termasuklah juga isu ekonomi dan 5 hari ini adalah terpulang kepada ahli-ahli parlimen bagaimana nak memanfaatkan, bagaimana nak memaknakan sebenar persidangan itu dan apapun 5 hari ini perlulah kita gunakan sebaik mungkin dalam untuk kita merangkakan isu penting dalam hal yang berkaitan pandemik dan kita nak bincangkan tentang isu rakyat dan juga bincangkan strategi bagaimana untuk negara kita dapat keluar daripada pandemik ini dan segera. Jadi saya benar berharaplah ianya dapat digunakan dan juga dimanfaatkan sebaiknya. Okey, cuba kita dapatkan pandangan pula daripada YB Teo Ni Ching. Ini pun sesuatu yang menarik YB 5 hari ada yang mengatakan ataupun kita dapatkan pandangan daripada YB Nurul Izzah Anwar. Saya tak tahu ke mana YB Teo Ni Ching menghilang buat seketika, tetapi dia akan kembali bersama kita sebentar saja lagi. Tapi saya nak dapatkan pandangan YB Nurul Izzah. Barangkali YB Nurul kalau kita lihat 5 hari itu ada yang mengatakan bahawa terlalu pendek dan tidak mencukupi sebenarnya untuk membincangkan banyak isu terutamanya yang melibatkan kesihatan, yang melibatkan ekonomi. Tetapi secara peribadi apakah anda merasakan sekurang-kurangnya adalah ruang untuk berbincang, berbahas tentang beberapa isu yang penting daripada tak ada langsung. Tapi pandangan YB bagaimana? Terima kasih Datuk Syarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Soalan yang sangat penting. Dan pada saya pertamanya kita rasa bersyukur kerana saya mendapat gambaran desakan rakyat akhirnya berhasil. Kerana bila parlimen ditunda sekian lama, ramai melihat bahawa alasan yang diguna pakai tidak begitu munasabah kerana dalam pandemik, menguruskan pandemik, kita memerlukan semua cabang kerajaan diperluaskan supaya dapat membincangkan dan mewujudkan hasil undang-undang, program yang mampu menjaga dan melindungi kebajikan rakyat itu satu dan saya nak rujuk kepada apa yang disebut oleh Profesor Shah Salim Faruqi. Dia sebut pandemic rules and the law. Walaupun dalam darurat ada perintah kerajaan dasar, program kebajikan memang lulus, kena patuh. Tapi dia tak boleh dilihat sebagai setara selagi tak dapat kelulusan legitimasi daripada badan perundangan. Ini termasuklah pembayaran gaji dan sebagainya. Jadi saya nak sebut berbalik kepada soalan asal Datuk. 5 hari ini. 5 hari kita dapat surat daripada speaker. Mungkin setengah nampak macam surat cinta lah kan, pasal lama tak dapat surat dari speaker ni. Dan surat mencerahkinkan agenda pertama adalah untuk memaklumkan kita dibentangkan proklamasi darurat. Ada juga tentang pilihan raya Gerik yang seangkatan kita yang meninggal dunia dan budaya. Tetapi ada juga akan diperuntukkan penjelasan tentang ordinan darurat di bawah proklamasi dan penjelasan menteri. Jadi penjelasan menteri akan diberi bentang pada ahli parlimen. Kita dikatakan dapat bertanya soalan walaupun masanya sangat terhad. Dan di sinilah pada saya kita tak boleh harapkan terlalu banyak, tapi pada masa yang sama saya memang mahu setiap persoalan program dasar, lebih lagi dalam kita mengejar vaksinasi 80%, kita juga mahu SOP yang diperkenalkan itu menyeluruh dan tidak membebankan rakyat terbawah. Jadi walaupun 5 hari, walaupun tidaklah sempurna, ia merupakan sesuatu permulaan. Jadi kita usahakan yang terdaya lah, tapi kita kena rasional, kena pragmatik. Dia tidak akan menjadi satu sidang seperti biasa.
Satu permulaan yang menarik itu yang disebut oleh YB Nurul Izzah, dan saya suka apabila Nurul Izzah menggunakan istilah itu. Jadi saya nak dapat pandangan YB Teo Ni Ching pula. Bila kita bercakap tentang ialah memaknakan 5 hari Parlimen, ini mungkin sesuatu yang penting sebenarnya, dan ramai yang berpendapat YB kita perlu melihat kepada masalah yang sedang menimpa rakyat ketika ini. Kita sedang melihat kepada isu kesihatan pandemik COVID-19 yang begitu serius, dan kita juga perlu melihat tentang kesengsaraan rakyat disebabkan oleh situasi ekonomi yang begitu mencabar. Tapi bagi YB sendiri, apakah YB merasakan 5 hari itu mencukupi sebenarnya, ataupun mungkin akan ada juga perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 5 hari itu? YB. YB Ni Ching. Ya, YB Teo Ni Ching. Ya. Ya, silakan. Can you hear me? Okay. Dalam pandangan saya, memang 5 hari ini tidak mencukupilah. Saya setuju dengan pandangan YB Nurul Izzah bahawa 5 hari ini sebenarnya bukan sidang parlimen yang biasa. Kerana untuk sidang parlimen yang biasa, ahli parlimen diberi peluang untuk udarakan soalan, dan kami ada perbahasan dan kami ada. Tapi untuk sidang ini, saya rasa kami semua tak ada ini. Dan ini adalah lebih macam satu sesi talimat. Dan sesi talimat ini, tetapi dia bukan dibuat di luar Dewan Rakyat, dia buat dalam parlimen. Dan dia dipanggil sidang parlimen khas. Tetapi sebenarnya, dalam pandangan saya, dia bukan sidang parlimen yang biasa. Kalau cakap bahawa sesi talimat, atau sesi talimat ini akan memanfaatkan kami atau tidak, saya tak nafikan bahawa sesi talimat juga sangat-sangat penting. Saya nak bagi YB KJ sebagailah menteri yang dipertanggungjawabkan untuk PIK. Dia juga memberi sesi talimat kepada ahli-ahli parlimen pada bulan Mac yang lalu. Walaupun sidang parlimen tidak dibenarkan, tetapi beliau masih mengadakan satu sidang satu talimat, sidang talimat untuk ahli-ahli parlimen sama ada dari kerajaan ataupun daripada pembangkang. Tetapi sidang itu tidak dibuat, sesi talimat itu tidak dibuat di parlimen. Beliau buat di Putrajaya, di satu dewan. Dalam sesi talimat itu, beliau memberi penjelasan tentang program imunisasi COVID kebangsaan PIK. Nah, ahli-ahli parlimen juga diberi peluang untuk memberi pandangan kami, untuk memberi feedback kami. Jadi ini adalah satu cara bahawa satu sesi talimat di mana saya sebagai seorang ahli parlimen pembangkang, saya rasa saya terlibat talimat yang tepat, dan saya juga ada satu peluang, satu platform untuk memberi pandangan saya. Dan saya rasa itu adalah usaha yang bagus. Tetapi sekarang, kita buat sesi talimat di parlimen. Kenapa buat di parlimen? Saya tak ada halangan untuk kami buat di parlimen. Tetapi saya yang rasa tak seronok adalah yang dimintakan oleh ahli-ahli parlimen bukan sidang talimat saja, tetapi adalah satu sidang parlimen seperti biasa di mana kami wakil rakyat diberi peluang untuklah memainkan peranan kami sebelum darurat ini. Tetapi peluang ini sekarang telah dinafikan. Dan kalau saya cakap sesi talimat ini sepatutlah dibuat lebih-lebih awal. Tak perlulah tunggu sampai sekarang bulan Julai selepaslah istana keluarkan 2 sampai 3 kenyataan barulah kita buat satu sesi talimat ini. Sebenarnya kalau kita memang rasa bahawa kita semua setuju pandemik COVID-19 ini adalah cabaran terbesar sekarang. Dan kalau kita nak menggunakan pakai satu semua masyarakat approach, all society approach. Jadi saya rasa sesi talimat ini sepatutlah dibuatkan lebih awal dan bolehlah engage ahli parlimen lebih awal lagi. Tetapi walau bagaimanapun akhirnya kami dapat 5 hari untuk sesi talimat ini, saya rasa lebih baik daripada langsung tak ada lah. Okey, menarik apa yang disebut oleh YB Teo Ni Ching. Tapi reaksi kepada apa yang YB Teo Ni Ching sebut, kena gembira jugalah, kerana harus kita ingat hari ini pun telah pun keluar kenyataan media oleh Yang di-Ketua Dewan Rakyat yang mengatakan
mengatakan bahawa takwim Dewan Rakyat bagi penggal keempat Parlimen ke-14 tahun 2021 adalah seperti berikut, iaitu mesyuarat pertama 6 September sehingga 30 September, iaitu selama 15 hari, dan mesyuarat kedua ialah pada 25 Oktober hingga 16 Disember, iaitu selama 32 hari. Jadi ahli-ahli Parlimen termasuklah YB Teo Naching kena bersabar seketika kerana kita sedang menghadapi satu situasi yang cukup mencabar sebenarnya. Tapi mungkin saya nak dapatkan pandangan YB Datuk Mas M.A. Yanti semula. Barangkali Datuk, kalau kita lihat dengan situasi yang sedang berlaku ketika ini, apakah antara isu-isu yang mungkin yang Datuk jangkakan akan diketengahkan dalam mesyuarat khas, sidang khas Dewan Rakyat selama 5 hari ini, Datuk? Okey, apabila kita melihat dalam tempoh yang singkat itu, selain daripada disebut untuk bincangkan tentang ordinan darurat dan juga untuk pilihan raya Sabah dan juga undangan oleh untuk Pelan Pemulihan Negara dan juga untuk kesihatan awam. Jadi saya kira antara perkara yang penting yang akan dibincangkan pastinya untuk bagaimana kerajaan mengendalikan COVID-19 itu sendiri, dan selain daripada itu juga pastinya untuk membincangkan isu ekonomi rakyat, dan ini yang menjadi sangat krusial sebab saya berada di Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Melalui kajian survey yang telah pun kita lakukan pada bulan Jun yang lepas, iaitu daripada 15 Jun sampai 28 Jun, yang melibatkan lebih kurang 6,664 partisipan yang menyertai, yang terdiri daripada perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Mereka menyatakan dia punya dapatan itu sangat menakutkan pada saya, sebab daripada survey tersebut 48.05% menyatakan mereka tidak beroperasi sewaktu PKP. Dan ini melibatkan lebih kurang 520,000 perusahaan mikro, kecil, sederhana. Dan 3.29 gulung tikar. Yang lebih kurang 37,000 company yang gulung tikar. Itu belum cerita lagi mereka yang tidak hilang pekerjaan. Jadi isu-isu ini yang akan menjadi maksudnya yang harus diperjuangkan, dan saya mohon ahli-ahli Parlimen juga kalau dapat dibahaskan berkenaan tentang perkara ini, sebab kami di kementerian juga, di Kementerian Medak juga untuk memperjuangkan untuk dibuka sektor perusahaan ini supaya ianya dapat memberi ruang dan juga peluang untuk mereka ini mencari nafkah dan juga ada maksudnya ekonomi itu berjalan. Pada masa yang sama kita berhadapan dengan situasi kesihatan awam yang agak meruncing. Sebab itulah pandangan saya, ini adalah waktu yang terbaik, bukan hanya kami di pihak kementerian, tetapi saya perlukan sahabat-sahabat saya seperti YB Nur Izzah dan juga YB Neo untuk sama-sama memperjuangkan isu ini. Sebab kalau kita lihat, ada 2.83% yang menyatakan bahawa mereka surrender, mereka tak nak dah, usahawan ni dah consider nak tutup dah perniagaan mereka. Jadi yang ini bukan mudah untuk usahawan-usahawan, dan implikasinya kalau perkara ini maksudnya kita mengambil tidak survey yang dibuat oleh SMCOP di bawah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan itu tidak dilihat dan juga diambil peduli, saya khawatir malah yang berhormat menteri saya pun maksud seringkali bercakap dan juga menyatakan tentang hal ini, betapa pentingnya untuk pembukaan sektor ekonomi. Pada masa yang sama juga mematuhi SOP. Jadi sebab itulah 5 hari ini betul-betul krusial untuk kita bincangkan tentang soal isu rakyat. Itu Datuk. Okey, baik, menarik. Kita juga ingin dapat pandangan daripada YB Nurul Izzah dalam isu ini. Ada juga pandangan YB yang mengatakan bahawa mungkin akan ada juga isu-isu yang dianggap sensitif juga mungkin akan dibangkitkan. Mungkin agak sensitif kalau saya sebut, ada yang katakan mungkin usul undi tidak percaya ataupun undi percaya mungkin akan bangkitkan dalam sidang khas Parlimen ini. Tapi pada pandangan secara ikhlasnya daripada YB Nurul Izzah sendiri, apakah isu itu ataupun usul seperti itu perlu sebenarnya dibangkitkan ketika kita sedang menghadapi satu situasi yang begitu mencabar sekarang ini? Pandangan YB.
Terima kasih Datuk Syarkawi bagi saya soalan yang panas kan. Yang lain kurang panas, saya yang dapat yang berapi. Tapi saya akan tekankanlah, saya berbalik kepada kenyataan rasmi Parti Keadilan Rakyat. Wakil kami YB Wong Chen, Fahmi Fazil, Syamsul Iskandar bertemu dengan Menteri Kewangan baru semalam untuk membincangkan input pelan pemulihan negara. Dan kita tekankan secara rasmi pendirian kita, pelan pemulihan negara ini perlu dibentang, dibahas dan diputuskan secara bersama. Kita kena putuskan bukan soal lip service, tapi nak benar-benar ambil input daripada pihak pembangkang dan kita kena wujudkan jawatan kuasa pilihan khas untuk pantau pelaksanaan. Contoh blind spot, Datuk Mas sebut ada beberapa IKS yang tidak dapat bantuan ataupun mereka tidak berdaftar ataupun mereka ada kesusahan lanjutan Jadi semua ini harus kita garapkan kerana akhirnya kita kena tengok pelaksanaan tu betul tak merangkumi kesemua yang memerlukan. Jadi pada saya bila dicakap tentang usul selainnya tidak berbangkit, bukan sahaja kerana pendirian rasmi tadi keluarkan, keduanya adalah speaker sendiri telah memastikan agenda yang akan dibawa tidak mampu mengambil kira agenda-agenda lain. Datuk Syarkawi jangan lupa sejak lompatan pengkhianatan sejak langkah Sheraton itu, banyak daripada kami pun rasa burn out juga. Kami pun sangat-sangat tertekan. Jadi pada saya kuasa yang diberikan kepada pihak eksekutif bila kita ada kerajaan baru, sekarang tumpuan untuk memastikan masalah pandemik kita atasi bersama. Jadi sama ada isu pemvaksinan, kami pun, saya ingat di Pusat Khidmat Matampau Sedang Jaya, kita bekerjasama dengan PKD nak bagi vaksinasi untuk khas, satu hari khas bagi OKU. Jadi komitmen kita ada, tapi pada masa yang sama kita nak juga Parlimen diberikan maksud dan makna sebenar supaya undang-undang macam langkah-langkah sementara COVID-19 yang lebih luas, yang merangkumi faedah dan pinjaman bank diperkenal. Kita nak juga contohnya siling hutang sebagaimana saranan Bank Dunia. Memang ada skim yang diperkenalkan bawah kerajaan, tapi jumlahnya terlalu sedikit dan tidak bersifat jangka masa panjang. Itu pandangan Bank Dunia. Jadi semua ini termasuklah undang-undang akta gangguan seksual, undang-undang profesion kerja sosial. Inilah cara untuk memberi makna kepada Parlimen dan kerajaan pusat sebenarnya, kerajaan iaitu pihak eksekutif, mereka ada kuasa di bawah darurat boleh saja memperkenalkan semua ini serta-merta. Jadi pada saya itulah tumpuan saya. Saya akan teruskan isu melindungi hak pekerja kerana sebagaimana yang disebut oleh Datuk Mas, YB Niching, kita terlalu banyak sangat kerosakan ekonomi, rakyat nyawa. Jadi kita tak nak hilang ruang menerusi agenda dalam Parlimen bagi membantu memperkenalkan undang-undang untuk memperbaiki sedikit, memudahkan sedikit taraf dan apa yang dihadapi oleh rakyat. Okey, saya nak dapat reaksi sebelum pergi kepada YB Niching. Reaksi daripada Datuk Mas sendiri dengan apa yang disebut oleh YB Nurul Izzah, kerana dari raut wajah Datuk, saya dapat melihat bahawa mungkin ada sesuatu juga yang ingin Datuk lontarkan sebenarnya berkaitan dengan apa yang disebut oleh YB Nurul Izzah. Silakan Datuk. Saya gembira dengan respon yang Muhammad Nurul Izzah sebab dia begitu positif dan inilah contoh yang harus kita ikuti. Yang Muhammad maksudnya ahli Parlimen turut serta dalam terutama sekali dalam memberikan pandangan yang membina dan inilah maksudnya kebersamaan dalam untuk kita membina kita punya negara dalam waktu pandemik ini dan ini juga selari dengan apa yang telah pun dicadangkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan, maksudnya mengambil pendekatan holistik selain daripada buka sektor ekonomi, masalah YB Nurul Izzah jangan lupa YB juga dan saya juga selalu champion untuk isu kesihatan mental. Ini ramai rakyat di luar sana yang berhadapan dengan isu dan selain daripada garis panduan dan juga rangka bagaimana untuk perundangan yang lebih
komprehensif untuk kita melihat supaya perniagaan-perniagaan ini dapat dioperate seperti biasa, maksudnya daripada rumah dan maksudnya new normal. Jadi perkara-perkara sebegini perlu mendapatkan input-input daripada ahli-ahli parlimen, Wak Iman daripada pembangkang. Saya percaya ahli-ahli parlimen pembangkang juga mempunyai pandangan yang membina, yang bagus untuk diserapkan dalam apa juga yang dilakukan oleh kerajaan, sebagaimana yang telah pun dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri umumkan, maksudnya ada Pelan-Pemeliharaan Negara yang baru diketuai oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Tengku Zafrul, yang ada jawatankuasa kabinet yang melibatkan Pelan-Pemeliharaan Negara, melibatkan pakar ekonomi, pakar strategis dan sebagainya, NGO dan sebagainya, yang boleh dilibatkan sama untuk sama-sama memainkan peranan itu. Okey, saya kembali kepada YB Nicing. Daripada wajah anda, saya tahu anda juga ada sesuatu yang ingin anda lontarkan. Tetapi bila kita dengar apa yang disebut oleh Datuk Mas Emayanti tadi, kita memerlukan pandangan-pandangan yang membina sebenarnya daripada ahli-ahli parlimen yang akan berada dalam sidang khas parlimen nanti. Tetapi ada juga pandangan pandangan yang dilontarkan yang mengatakan bahawa pembangkang ini YB Nicing hanya ingin mencari kesalahan kerajaan sahaja, dan mereka lebih suka melakukan sedemikian dan tidak memberikan sesuatu yang mungkin boleh membina sebuah negara yang lebih maju dan sebagainya. Pandangan ikhlas daripada YB Nicing berkaitan dengan persepsi seperti ini. Saya gunakan istilah persepsi. Ya. Okey, silakan. Okey, boleh. Terima kasih Datuk. Saya nak pohon maaf. Ada gangguan daripada okey, terpaksa kita pergi semula kepada YB Nurul Izzah berkaitan dengan perkara ini. Tetapi tak tahulah sama ada ianya semua berjalan dengan lancar. Kalau tidak, apa kata kita berehat dulu buat seketika bagi membolehkan kesemua tetamu-tetamu kita menyediakan semula kemudahan Zoom yang sekarang kita gunakan ini. Okey, saya difahamkan bahawa YB Nurul Izzah sudah pun bersedia sekarang ini. Jadi barangkali ada juga sesuatu yang Nurul Izzah ingin sebutkan. Silakan YB. Terima kasih Datuk. Satu je saya nak tambah kerana Datuk Mas sebut tentang dah okey balik line. Tapi tak apa, YB Nurul Izzah dululah. Okey, saya nak sebut terbakar hati siapa yang tahu, ya, satu. Tapi keduanya, ini bukan soal kita lah, ini soal rakyat. Jadi saya nak tekankan dalam parlimen kita juga bernasib baik kerana rakyat ada meng-email saya menyatakan kalau kita mahu bantu masalah kemurungan, kita kena gunakan parlimen juga bagi menyahkan Seksyen 309 dalam kanun keseksaan, iaitu cubaan untuk membunuh diri. Bagi mereka yang survive, kita kena cari jalan untuk merawat mereka, bukan menghukum mereka lagi. Itu je poin yang saya nak tambah. Sorry YB Nicing, the floor is yours. Ya, silakan YB. Okey. Tampaknya YB Nicing belum lagi dapat bersedia, walaupun YB Nurul Izzah sudah pun memberi ruang dan juga peluang. Tapi tak apalah, apa kata kalau kita berehat dulu buat seketika bagi membolehkan semua YB kita memulihkan semula hubungan melalui kemudahan Zoom ini. Jadi dan kita difahamkan nampaknya terpaksalah YB Teo Nicing kita hubungi melalui kemudahan telefon. Jadi maybe YB Nicing, walaupun melalui telefon, saya juga ingin mendengar suara anda semula. Ya, silakan. Okey, untuk soalan Datuk tadi bahawa persepsi bahawa parti pembangkang dia tak boleh memberi pandangan yang membina, itu saya kurang setujulah, kerana saya nak bagi satu contoh bahawa beberapa hari dahulu Jawatan Kuasa Pendidikan Pakatan Harapan baru kita keluarkan satu kenyataan di mana kita menyeru IPTA untuk memberi diskaun untuk yuran universiti. Dan juga kami harap bahawa untuk IPTS kalau bolehlah dapat subsidi daripada kerajaan
supaya mereka juga boleh terus memberi diskaun yuran kepada pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswi kita. Dan pada hari ini saya rasa sangat gembira kerana kami dapat sambutan yang baik daripada KPT, Kementerian Pengkajian Tinggi, yang di mana bahawa memang satu announcement telah dibuat, pengumuman telah dibuat bahawa memang akan bagi diskaun yuran untuklah pelajar-pelajar IPTA kita. Jadi ini satu contoh di mana bahawa memang pembangkang juga boleh memberi pandangan yang berbeza, yang juga bolehlah membantu kementerian-kementerian dalamlah membentuk polisi-polisi mereka. Jadi dalam pandangan saya, oleh sebab tu saya awal-awal tadi saya sudah cakap, hanya sekarang untuk kita buat sidang parlimen sebenarnya sudah lewat sangat. Kita guna alasan bahawa oleh sebab darurat kita tak boleh buat sidang parlimen. Oleh sebab itu semua jawatan kuasa parlimen juga telah tidak diizinkan untuk bersidang. Sebenarnya kita telah wujudkan banyak jawatan kuasa di parlimen, sepertilah jawatan kuasa tentang isu kesihatan. Selain daripada itu kami juga ada jawatan kuasa pendidikan, dan saya baru terima notis semalam juga bahawa hari ini saya rasa jawatan kuasa parlimen tentang pendidikan ini juga akan bersidang ataupun bermesyuarat pada 27 hari bulan Jun. Dan antaranya perkara yang kami akan bincang adalah tentang 150,000 komputer riba yang telah dijanji oleh kerajaan sampai tahap manalah penyerahan komputer riba ini. Tetapi kalau kita awal-awal kita telah izinkan parlimen untuk bersidang, dan kami izinkan jawatan kuasa parlimen ini untuk bersidang bermesyuarat, semua isu ini, agenda yang penting ini, semua kita boleh melibatkan pembangkang dalam polisi forming ke atau pembentukan polisi ke, ataupun kita bolehlah cari penyelesaian bersama-sama. Kerana saya rasa setakat ini selepaslah darurat, selepaslah MCO, selepaslah EMCO, kami perlu akui satu hakikat bahawa cara pendekatan kita yang guna pakai untuklah tangani pandemik COVID-19 ini adalah satu perkara yang tidak cukup efektif. Dan sampailah kita nampak bahawa kes COVID ini setiap hari, hari ini kita cakap bersyukurlah kerana hanya 12,000. Kita rasa bersyukur kerana hanya 12,000. Saya rasa ini bukan satu tanda yang baik, dan ini telah tunjuk bahawa cara atau pendekatan yang digunakan pakai setakat ini untuk menangani COVID ini adalah satu pendekatan yang gagal. Okey, terima kasih YB Teo Ni Ching, walaupun melalui panggilan telefon, tetapi jangan risau, suara anda masih lagi jelas, kejelitaan anda juga masih lagi jelas sebenarnya dapat dilihat oleh penonton-penonton kita. Apa-apa kita berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara di Bernama TV ini, dan kita juga tentunya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada 3 tetamu kita yang masih lagi setia bersama kita di Ruang Bicara ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Mas Elmiyati Samsudin, iaitu Ahli Parlimen Masjid Tanah, YB Teo Ni Ching, iaitu Ahli Parlimen Kulai, dan tentunya juga bersama dengan YB Nurul Izzah Anwar, iaitu Ahli Parlimen Permatang Pau. Baik, kembali semula kepada YB Datuk Mas Elmiyati Samsudin. Daripada apa yang disebut oleh YB Ni Ching sebentar tadi, ini pun satu isu yang cukup menarik sebenarnya tu ya. Ada yang mengatakan seperti apa yang YB Ni Ching sebut, bahawa cara kita berperang menentang COVID-19 itu mungkin perlu diperbaiki sebenarnya daripada pelbagai aspek. Malah program imunisasi yang kita jalankan sekarang ini walaupun mencapai target di luar jangkaan, tetapi masih lagi dikatakan ada beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian yang serius. Jadi apakah perkara-perkara ini sebenarnya perlu dibangkitkan dalam masa ataupun ketika berlangsungnya sidang khas Dewan Rakyat, walaupun hanya untuk dalam masa 5 hari ini? Pandangan Datuk. Okey, sebelum saya pergi, saya nak menekankan dan saya nak merujuk pada Twitter yang telah pun saya baca, iaitu Tan Sri Nur Hisham, yang mana menyebutkan bahawa hari ini kalau kita tengok macam kes yang berlaku
maksudnya untuk tahap 3, 4 dan 5 itu cukup kurang. Kalau macam semalam kes 13,000 hanya 500 saja, 3, 4, 5. Dan yang lain ni tahap 1, tahap 2. Dan kepentingan vaksin telah pun membuktikan bahawa apabila vaksin itu maksudnya telah pun diperolehi dan didapatkan oleh semua yang masyarakat jadi ianya sekurang-kurangnya dapat melindungi dan juga dapat mengelakkan daripada kesan yang begitu teruklah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada BKJ dan juga seluruh pimpinan kerana hari ini kalau kita tengok dah lebih 13 juta total vaksin yang telah pun diperoleh oleh rakyat Malaysia. Malah hari ini kalau kita tengok pun dia punya total untuk bagi vaksin pun lebih kurang dalam 470. Maksudnya dalam landasan yang betul. Okey? Kita dah berada dalam landasan yang betul. Cuma yang hari ini masalah besarnya 90% kes yang berlaku ini adalah disebabkan oleh airborne. Maksudnya disebabkan oleh udara, penyebaran udara dalam komuniti, dalam waktu maksudnya kita keluar beli barang, beli sayur dan sebagainya, dan itu yang berlaku dalam komuniti. Sebab itulah apa yang telah kerajaan lakukan melalui MKM, melalui pelan pemulihan negara dan apa juga yang dilakukan ini pastinya memerlukan, maksudnya ada sumbangan daripada mana-mana pihak untuk ke arah perbaikan. Saya tidak katakan maksud kita dah memang dah tak boleh nak ni, we are the best. Tak ada, saya tak cakap. But from time to time saya melihat bahawa kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga perlu diingatkan hari ini yang chair untuk ni adalah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang baru diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri dan mereka ini maksudnya dalam satu jawatankuasa yang cukup penting dalam memberikan memberikan keputusan dan menentukan apa juga yang harus dilakukan dalam pandemik ini. Dan kalau berdasarkan daripada pelan pemulihan negara fasa 1, fasa 2, fasa 3, malah dah ada negeri-negeri pun yang dah beralih ke fasa-fasa dan tapi Melaka belum lagi. Saya tunggu tengok negeri-negeri yang dah beralih fasa. Cuma kita lihat pada fasa keempat apabila lebih daripada 60% rakyat Malaysia yang dapat vaksin dan pada ketika itu sektor ekonomi, sektor sosial dah dibuka. Sebab apabila vaksin ini right on track, jadi apa juga yang kita lakukan dan juga saya memberikan sokongan daripada ahli parlimen juga untuk melihat tentang pelan pemulihan negara melalui ekonomi, melalui perniagaan yang maksudnya nak dibuka sektor ekonomi. Saya perlukan sokongan supaya perkara ini dapat berjalan serentak. Sebab itulah saya melihat bahawa apa juga yang kita lakukan pada 5 hari ini adalah sebahagian daripada raktai untuk kita memberikan komitmen sepenuh jiwa dan raga untuk kita sama-sama keluar daripada pandemik ini. Dan terutama sekali apabila pada bulan 9 kita ada sidang yang betul dan pada ketika itu kita dah hampir maksudnya kita dah di dalam dan juga fasa yang bertambah lebih baik saya jangkakan. Jadi saya kira insya-Allah segalanya berjalan dengan baik sekiranya mendapat sokongan daripada semua pihak. Sokongan daripada semua pihak. Nurul Izzah dah pun angkat tangan sebenarnya. Jadi saya tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh YB Nurul Izzah. Silakan YB. Terima kasih Datuk. Datuk, dan saya rasa penting juga untuk kita ambil kira di sini. Bila kita lihat soal usaha menangani pandemik, kita tak boleh lari daripada pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat. Rakyat yang perlu mematuhi perintah berkurung. Rakyat yang tidak mampu juga untuk berniaga. Sekarang kita lihat ada definisi baru M40 bukan macam M40 dulu. Kadar kemiskinan meningkat 50% pada tahun 2020 sampai 8.4%. Dan gaji penengah ini bila diumum oleh DOSM kita punya Jabatan Statistik, gaji penengah jatuh 15.6%. Sekarang dah RM2,062 sebulan bagi pekerja. Gaji purata pula jatuh 9% kepada tangga RM2,933 sebulan. Jadi di saat inilah saya fikir tak cukup dengan kita menyediakan bakul makanan ini bagus, tapi di samping vaksin, proses pervaksinan yang sangat pantas yang kita akui, kita hargai, kita juga kena pastikan penurunan dana. Maksudnya bila rakyat berkurung,
jangan sampai mereka ditekan dengan penurunan dana yang tidak memadai. Dr. Nong Sari, salah seorang pakar ekonomi, mengatakan inilah peluang terbaik kerana jarang-jarang kita nak tingkatkan had siling hutang. Tapi dalam tempoh pandemik, banyak negara di luar sana bercakap tentang furlough scheme. Maksudnya subsidi gaji itu meliputi lebih 50% daripada gaji pekerja kerana kerajaan tahu dalam keadaan ini kita perlu memastikan rakyat tidak dibeban secara berterusan kerana targetnya 80% menjelang Oktober 2021. Jadi di kawasan bila perintah berkurung diumumkan, bukan sahaja mereka tak ada baku makanan, tapi Datuk Syarkawi, ada peniaga yang saya jumpa di Perda semalam. 6 tahun dia bekerja nak bina perniagaan dia. Bila tak boleh berniaga, kita faham untuk selamatkan nyawa. Tapi yang diminta pada saya, YB, nak minta baku makanan, saya saya ni kira top jugalah kan. Tapi saya nak bantuan geran yang mencukupi tanpa faedah. Jadi setengah permintaan ini Datuk Mas sebut, bila kita dengar kita ambil kira, tapi mahu tidak mahu penurunan yang lebih wajib kita berikan kerana kebanyakan skim sekarang yang diumum adalah bergantung kepada simpanan masa depan rakyat. Sama ada iCitra, sama ada iLestari kita kena lihat bila simpanan rakyat berkurangan 5 tahun, 10 tahun yang datang. Datuk, 97% pencarum KWSP tak boleh bersara dengan selesa. Jadi ini merupakan pandemic after the pandemic. Letupan yang bakal berlaku sekiranya kita tidak menggarap semua usaha untuk memikirkan cara-cara menjaga bukan sahaja nyawa tapi juga masa depan rakyat. Jadi pada saya ini saat yang penting spend yang kita kena pastikan kerajaan mendahulukan dana. Kita tak mahu rakyat gunakan simpanan. Saya tahu dulu dipanggil saya anti-populis kerana saya lah seorang kat parlimen tu tak ramailah yang kata jangan bagi rakyat keluarkan dana dulu. Bukan kita tak faham, kita nak kerajaan dahulukan dana tersebut. Jadi pada saya kena bermuhasabah. Saya sendiri, kita semua tak sempurna. Kita dalam keadaan ini, it is the best time. Kita kena betul-betul merasakan, Alhamdulillah, kita mungkin gaji saya masuk. Tapi ramai lagi kan kehilangan segala-galanya. Jadi nak tak nak, perlu ada keprihatinan yang lebih, perlu ada tawaduk yang lebih, yang pada saya insya-Allah dapat membantu lagi ekosistem yang kita belajar daripada keprihatinan rakyat sendiri. Okey, keprihatinan itu istilah yang digunakan oleh Wabi Nurul Izzah. Nanti saya juga nak dapatkan pandangan daripada Datuk Mas berkaitan dengan apa yang disebut oleh Nurul Izzah. Tapi barangkali menarik jugalah kalau kita dapatkan pandangan daripada Wabi Nicing sendiri Wabi. Kalau kita melihat memang kita tidak boleh menafikan hakikat bahawa rakyat sedang menghadapi satu proses yang cukup mencabar sebenarnya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudiannya kita ada juga terpaksa berhadapan dengan PKP dan sebagainya, sekatan perjalanan keluar daerah, nak keluar negeri dan sebagainya, nak keluar negara pun timbul masalah. Jadi apakah dalam parlimen nanti mungkin pihak pembangkang mungkin boleh membangkitkan isu barangkali untuk melihat semula tentang proses PKP itu supaya ia tidak memberi impak ataupun kesan yang begitu teruk kepada kehidupan rakyat, terutamanya dari aspek pergerakan ekonomi dan juga kesihatan mereka. YB. Ya, Datuk, dalam pandangan saya, PKP ini adalah PKP ketiga. Kita cakap MCO 3.0. Ini adalah ketiga. Dan EMCO ini juga bukanlah kali pertama kita laksanakan, tetapi sudah beberapa kali kita laksanakan. Saya rasa masalah terbesar dengan kerajaan semasa adalah walaupun MCO ini sudah kali ketiga, PKP sudah kali ketiga, EMCO sudah beberapa kali, tetapi tiap-tiap kali SOP dia berbeza. SOP dia berbeza. Sebab tu orang sudah cakap SOP itu adalah semua orang pening. Not standard operating procedure, semua orang pening. Dan ini adalah hakikat yang dihadapi oleh rakyat jelata. Adakah kita ahli parlimen pembangkang kita tak sokong MCO ataupun kita tak sokong EMCO? Saya rasa itu tak betul. Kami pun sokong kerana ahli keluarga kita pun
juga affected. Anak saya juga tak boleh pergi ke sekolah. Saya nampak anak saya tiap-tiap hari duduk di rumah, saya pun rasa kesian kerana kita semua tahu PDPL ini bukan satu cara yang berkesan, bukan satu pembelajaran yang berkesan. Jadi kalau boleh, kami dalam kapasiti kami juga nak nampak bahawa Malaysia bolehlah menang dalam berjuang dengan berjuang dengan lawan dengan COVID-19 ini. Ini hasrat semua rakyat Malaysia, tak kira pendirian parti politik, kerana semua rakyat Malaysia suffer. Semua anggota keluarga kita semua suffer. Tetapi masalah adalah walaupun sudah diberi 1 tahun lebih, sambillah 1.5 tahun, tetapi akhirnya semua ini SOP tak ada standard, Jadi tiap-tiap kali dia akan berubah dia punya SOP. Tiap-tiap kali sebagai seorang ahli parlimen, apabila kerajaan buat satu pengumuman, MCO ke EMCO ke, rakyat jelata akan datang ke kami. Mereka akan tanya kami, apalah itu SOP, kilang mereka boleh operasi atau tidak, kilang ini boleh beroperasi atau tidak, bagaimana mereka di bawah keadaan apa mereka boleh beroperasi dan sebagainya. Ini adalah masalah yang kita hadapi tiap-tiap hari. Dan tadi kita sebut tentang baku makanan. Baku makanan dalam pandangan saya usaha yang baik, tetapi setuju dengan pandangan YB Izzah bahawa tak cukup. Dan kita tengok baku makanan ini, walaupun ini adalah MCO ketiga, tetapi baku makanan ini dia tak turun pada bulan Jun. Dia hanya turun pada bulan Julai apabila semua ahli parlimen dapat peruntukan daripada kerajaan pusat. Saya nak bagi kredit kepada kerajaan pusat lah, kerana kali ini pembangkang tidak dilupa. Kami juga dapat 300 ribu ringgit. Jadi itu saya berasa bersyukurlah, kerana dengan peruntukan ini saya mampu membantu lebih banyak pengundi di kawasan saya. Tetapi saya nak tanya, baku makanan ini sepatutnya turun pada bulan Jun bukan Julai, Datuk. Kerana pada bulan Jun sudah pendapatan rakyat jelata sudah terjejas. Dan itu dari start itu mereka perlu bantuan dari segi baku makanan. Walaupun tak cukup, tetapi itu adalah satu asas lah, bantuan asas yang saya rasa juga sangat penting. Tetapi bantuan itu hanya sampai pada bulan Julai. Dan sebenarnya untuk penjabat saya percaya untuk penjabat YB Mas dan juga YB Izzah, sejak bulan Jun kami sudah bermula dengan kempen baku makanan. Denganlah berapa banyak dana yang kami mampu kumpul, kami akan guna, kita guna dana tu untuk bantu rakyat kita untuk bekalkan baku makanan. Hari ini, Okey, menarik. Saya faham daripada apa yang disebut oleh YB Nishing sebenarnya. Jadi reaksi dan juga respon barangkali penting jugalah daripada Yang Berhormat Dato' Mas sendiri daripada apa yang disebut, kerana mungkin inilah antara saya kira isu-isu penting yang akan dibangkitkan nanti dalam sidang khas yang akan berlangsung nanti selama 5 hari. Tapi sesuatu yang kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, YB, ada juga ura-ura yang mungkin mengatakan bahawa disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh SOP yang begitu ketat dan sebagainya, dan berkemungkinan besar juga barangkali sidang parlimen yang akan datang ini mungkin akan diadakan secara hybrid. Apakah YB melihat kemungkinan itu sebenarnya perlu dilihat secara serius, dan apakah ianya akan menjadi satu realiti juga nanti? Alright. Untuk kalau persidangan hybrid ni, maksudnya pernah dibangkitkan. Jadi kita kena tengok beberapa perkara, beberapa perkara penting dan beberapa perkara induk tasik. Sebab ia melibatkan beberapa peraturan, maksudnya persidangan dan juga yang melibatkan dalam dewan. Sebab contoh, kalau kita buat hybrid, ahli parlimen itu sebenarnya ada imuniti kecuali mereka maksudnya kalau mereka berada dalam dewan. Apa juga perkara-perkara yang mereka hujahkan, apa mereka dapatkan, ada perlindungan maksudnya dari imuniti sekiranya mereka berada dalam dewan. Jadi kalau mereka berada dalam dewan, luar dewan, maksud Wak Ikhmah ada dekat lobby atau apa berada di kafe dan sebagainya, mereka tidak terlindung. Itu satu. Yang keduanya, ahli-ahli parlimen juga kita melihat bahawa mereka ini kalau dilakukan secara hybrid, bagaimana juga dengan tuntutan perjalanan petrol ataupun allowance perjalanan mereka. Yang itu juga perlu dilihat. Dan yang ketiganya, maksudnya kalau kita nak adakan sistem pengundian, bagaimana adakah
cara dari segi logistik dah bersedia ataupun tidak, dari segi logistik sama ada di Dewan ataupun ahli parlimen itu sendiri. Dan Wak Ima yang kita tengah bersidang, tengah bercakap ni pun, YB Necing pun kejap hilang, sekejap timbul kan. Maksudnya itu boleh berada. Betul. Akan berlaku sekiranya ianya dilakukan secara hybrid. Jadi ini adalah antara cabaran yang perlu menuntukkan kepada pindaan peraturan persidangan Dewan. Dan ianya bukan boleh maksudnya main buat dan sebagainya. Sebenarnya banyak perkara. Dan sebab itulah memerlukan tuntutan kepada masa dan juga komitmen dan juga pemahaman bukan hanya untuk ahli Dewan Rakyat tetapi juga untuk seluruh rakyat Malaysia bahawa parlimen hybrid ini bukanlah mudah dijalankan. Banyak perkara-perkara yang harus diambil kira. Okey, Wabi Nurul Izzah, ini pun penting jugalah ahli-ahli parlimen yang akan menghadiri sidang khas Dewan Rakyat mulai selama 5 hari ini juga perlu mematuhi SOP yang begitu ketat sebenarnya. Mungkin ialah kadang-kadang YB kita ni pun mengambil kesempatan juga. Rakyat boleh melakukannya tetapi YB yang kadang-kadang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi jaminan daripada Nurul Izzah sendiri, apakah YB Nurul akan mematuhi segala dan memperakui bahawa SOP yang ketat ini diperlukan sebenarnya di parlimen? Terima kasih Datuk Syarkawi. Soalan yang sangat penting kerana kita ni wakil rakyat. Kita cerminan rakyat yang kita wakili, sama ada yang mengundi kita atau tidak, tapi kawasan parlimen kita. Kalau kita pun hadapi masalah internet contohnya, bayangkan rakyat yang di kampung, di luar bandar, anak 5 kena berkongsi 2 je alat peranti. Itu pun kalau ada 2. Jadi pada saya, semua ini patut mengingatkan kita lagi tentang tanggungjawab dan amanah kita. Maka saya tak mahu dijadikan sebarang alasan. Kalau hybrid lah. Yang penting kita kena laksanakan tugasan kita. Parlimen ni penting. Kenapa? Untuk perkenalkan undang-undang, untuk mengabsahkan pengenalan program dasar, memantau pelaksanaannya dan saya juga anggota PAC Jawatan Kuasa Kira Wang Negara. Dan bila pengurusi kami Wang Kawah YB bersetuju, kita sempat adakan sesi ketika itu dengan YB Khairi Jamaluddin, Datuk Nur Hisham dan juga Datuk Adham Tan Sri Nur Hisham, maaf sekarang. Tiga-tiga membentangkan di bawah JKJAV perancangan pembelian vaksin. Jadi pada saya, kami banyak kerja nak buat. Kami nak buat, kalau perlu buat atas hybrid pun silalah. Bila undang-undang dalam buku peraturan mesyuarat, aturan mesyuarat, masalahnya tidak dipinda secepat mungkin. Jadi kita terpaksa berhadapan dengan perlu dulu pinda dan sebagainya untuk memastikan pelaksanaan hybrid itu mampu diteruskan. Jadi sayanglah pada saya kerana kerja banyak, kita nak buat banyak benda, nak selesai, nak siasat. Dan termasuk juga parlimen. Ia dilakukan di banyak negara. Kalau kita nak jadi negara yang maju, kita nak pastikan rakyat ada connectivity internet. Bercakap tentang 5G sekarang, saya rasa parlimen lah wadah dan saluran yang terbaik untuk melaksanakan hal ini. Tak payah bagi allow pun tak apa. Yang penting adalah kita yang sekarang ini dapat melahirkan beberapa tuntutan yang rakyat minta. Saya rasa ini agak penting. Saya memang saya juga punya 2 orang anak. Jadi memang kita pun teruja. Kita nak pastikan first kita kena test. Kalau kita cakap tentang atas talian ini, kita kena test macam mana dilaksanakan. Jadi kita perlu juga merentas dan ke depan dalam hal ini segala yang kita buat kena kalis pandemik, kena kalis masa depan. Jadi saya adalah salah seorang yang memang sangat bersetuju dengan hybrid ataupun campuran sebagaimana dibuat di pelbagai negara termasuk England dan kita yang penting Datuk tak boleh jadi alasan. Sekarang ni kalau kita nak buat saja. Intizam politik ada, dokongan ada, insya-Allah. Dan seperti mana saya sebut Datuk Mas, saya pembangkang ini disebut takrifan dia the loyal opposition. Dia taat kepada raja dan negara. Walaupun dia ada kritikan ketika membina, tapi dia sayang, dia mahu sama-sama dalam
sekerangka demokrasi dan pentadbiran. Okey, menarik. Baiklah, sayang sekali semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini, tetapi seperti biasalah YB semua masa mencemburui kita, tapi saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan tiga ahli parlimen yang saya kira memberikan pandangan-pandangan yang cukup bernas. Jadi terima kasih kepada YB Datuk Mas Ermi Yanti Samsudin. Terima kasih kepada YB Teo Ni Ching, dan nanti mungkin YB Ni Ching in future kalau kita bersama lagi mungkin kita dapat memperbaiki sedikit kemudahan Zoom yang kita gunakan. Dan tentunya terima kasih kepada YB Nurul Izzah Anwar yang merupakan ahli parlimen Pematang Pau. Jadi terima kasih kepada semua anda yang menumpukan perhatian bersama kita. Jadi kita tunggulah nanti persidangan ataupun sidang khas Dewan Rakyat yang akan berlangsung selama 5 hari, iaitu pada 26 Julai sehingga 29 Julai, dan kemudiannya berakhir pada 2 hari bulan Ogos nanti. Jadi terima kasih kepada semua, dan sekiranya pandangan-pandangan yang dilontarkan itu mungkin bersifat sensitif, tetapi itu merupakan lontaran-lontaran pribadi sebenarnya daripada tetamu-tetamu kita. Kita jumpa lagi, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita belum lagi menang sebenarnya. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga kita jaga negara kita. Jumpa lagi.